Ya, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. dia punya opening tadi tu kan, dia macam tak kena dengan Ramadan ni. Dia nak joget je kan rasa kan. Okey, silakan Cip. Okey, Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat yang ada di skrin sekarang. Kita akan bersama untuk Ing Ramadan Art Podcast siri kedua. So bersama kita ada panel daripada Malaysia, Indonesia, Singapura. So kita akan teruskan kita punya program hari ini dengan moderator hebat kita, iaitu Abang Bear ataupun Cik Karen. So teruskan, silakan Cik Karen. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua kepada yang sedang menonton. Tafadhol mashkura. Okey. Macam saya cakap tadi lah. Opening tadi memang rancak kalau film Ramadan patutnya dia kena pakai lagu yang macam tenenet. Okay, tak ada saja gurau. Okey. Jadi hari ni kita bersama dengan dua kita punya guest untuk episod kedua Ing Ramadan Art Podcast. Okey, jadi yang pertama kita ada daripada Malaysia, Cik Puan, Nur Fatiah. Panggil apa? Fatiah lah. Okey. Cakap hi sikit dengan kita punya viewers. Hai. Okey. Dia punya Instagram lukisan dia Nufa_Tiah. Betul? Yes, betul. Okey, dan daripada Singapura kita ada Puan Khairiah. Hai, Assalamualaikum. Okey, Puan Khairiah. Ni orang kata rentas, satu rentas negeri, satu lagi rentas negara. Rentas negara itu daripada Singapura. Jadi terima kasihlah kerana sudi bersama dengan kita. Jadi hari ini kita ada topik berkaitan tentang serumpun sebab kita adalah orang kata bersama negara-negara jiran. Jadi kita Malaysia dengan Singapura memang berjiran kan. Kemudian kita ada Indonesia. Kita akan sentuh tentang negara-negara serumpun yang kata support artis-artis ataupun pelukis-pelukis yang support Ing Ramadan. Tapi sebelum kita bermula, kita nak pergi berkenalan dululah dengan kita punya jemputan kita pada hari ini. Jadi kita mulakan dengan saudari Nur Fatiah lah. Kita nak tanya, boleh perkenalkan diri, kemudian boleh kalau boleh cerita sikit lah macam sekarang ni background tentang lukisan ni dan juga sekarang ni buat apa, macam tu. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Fatiah. Saya Fatiah dari Sepang Selangor, bagi Malaysia. Okay, saya punya IG macam korang boleh tengok dekat bawah ni, IG nama saya Nur Fatiah, Nufa_Tiah. So saya punya IG ni dia macam biasalah IG yang Instagram yang lebih kepada arts. So saya punya more to gajinka drawing. Kadang saya biasa akan join juga Ing Ramadan serta Ing Oktober every year lah. So sekarang ni saya kerja dekat area rumah saya juga as a graphic designer dekat company T-shirt printing. Dah hampir dalam 5 tahun jugalah kerja kat situ. So macam melukis ni sekadar untuk isi masa lapang jugalah. Okay. Saya tak tahu. Dah berapa lama buat IG lukisan ni? IG Instagram untuk lukisan berapa lama dah? Dalam berapa lama tu? Rasanya dalam 5 tahun juga. 6 tahun juga ah. 2015. Kalau saya tak silap lah sebab belum. Masa mula tu waktu study ataupun waktu selepas study ke apa 2015? Itu time study. Masa saya study tu baru saya start. Kira macam saya masa saya tengah belajar dekat UiTM tu, saya baru kenal Instagram time tu lah. Sebab kawan-kawan pun ada Instagram, so kata jom lah join Instagram.
Kita orang kat Instagram lah. Okay lah, kita join lah. Okay lah. Dari start situlah saya buat. Kawan-kawan pun ada melukis jugalah. Dia orang tak melukis tapi macam dia orang encourage saya join lah sebab dia orang kata Fatih kau kan melukis, so why not share dekat Instagram. Waktu tu study di UiTM tadi kan, kata UiTM. Dekat UiTM. Ambil apa? Ambil graphic design. Memang ada background untuk ni lah, orang tu melukis tadi kan. Tapi macam graphic design ni dia bukannya sekadar melukis, dia macam more like designing. Dia bukan setakat melukis tau. Graphic design ni dia macam more to designing. Macam kalau kita tengok biasa kalau tanya orang biasa-biasa pasal graphic design ni kan, orang akan mention banner, banting, advertising semua tu. Itu antara kerja-kerja graphic design lah. Dan kali pertama join Ing Ramadan? Down 2017. Okay, baik, terima kasih. Itu dia kita punya saudari Fatihah. Okay, kita pergi kepada Puan Khairiah kita pula di Singapura. Boleh perkenalkan diri, boleh ceritakan sejak bila bermula melukis tadi tu, dan juga profession sekarang lah. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Nur Khairiah, boleh panggil Khairiah, dan IG saya Wit Studio. Saya sebenarnya merupakan seorang bekas guru bahasa Melayu sebelum saya berkecimpung dalam bidang sebagai seorang pengkarya seni dalam pelbagai seni kreatif lah. Jadi sekarang kalau hendak dikatakan saya lebih pada graphic design juga dan melukisan. Saya juga seorang pelukis buku kanak-kanak. Dan saya juga lakukan freelance yang pelbagai lah, seperti video editing dan sebagainya, dan juga hand lettering. Jadi kalau hendak dikatakan bila saya mula melukis, sewaktu kecil. Sebab memang dari kecil saya sudah dihantar ke kelas lukisan sejak dari sekolah rendah lagi, tapi sebagai satu orang kata enrichment class lah. Dan kemudian saya berhenti sewaktu menengah 1 atau 2, kemudian saya lebih banyak buat self learn lah dalam bidang lukisan ni. Itu je lah. Apa lagi nak tanya? Kira sekarang ni ada buat buku lah. Maksudnya buku kanak-kanak tu? Betul, buku kanak-kanak. Maknanya sekarang saya lebih kepada bidang penulisan buku kanak-kanak dan juga remaja. Dan pada masa yang sama juga saya melukis lah untuk masa lapang lah. Contohnya seperti Ing Ramadan ni juga. Begitulah. Ing Ramadan start bila? Okey, kalau nak dikatakan Ing Ramadan, saya mula menyertai Ing Ramadan pada tahun 2016. 2016. 2016 dah lama kat tu. Dah lama jugalah, tapi selepas 2016 tu saya sepi buat sementara waktu. Barulah 2021 ni saya kembali menjelmakan diri untuk sertai lagi sekali Ing Ramadan. Untuk yang tak tahu, saya dan juga Puan Khairiah ni berkenalan waktu kami sama-sama di bawah rumah penerbitan yang sama lah, di bawah Bling Book kan. Penulis dia dan saya merupakan penulis novel untuk kanak-kanak remaja di bawah naungan Aiman Sarah. Kami di Bling Book orang kata hasilkan novel. Di Bling berapa banyak buku yang dah terbit? Okey, di Bling sudah ada 5 buku lah secara keseluruhan. Dan yang salah satu buku tu diberi peluang untuk melukis juga di dalam buku tu. Buku yang kelima. Jadi adalah juga hasil lukisan. Tajuk Kelas Nakal Mahu Lulus. Jadi itu orang kata background dia dia lebih kurang macam saya jugalah, ada background menulis dan kemudian sama-sama join orang kata industri komik, lukisan ni, betul tak? Betul. Tapi saya lambat lah, 2000 berapa baru join Ing Ramadan dengan Imai Chiko, dan beliau dah join 2016 kan. Dan waktu tu dah pernah dapat
dah pernah dapat orang kata Ing Ramadan punya kata macam dapat berjaya habiskan ni macam mana? Berjaya habiskan waktu tu. Tapi setakat itu je lah dapat habiskan. Kemudian adalah satu bahagian tu kita perlu selesaikan task kan. Jadi dapatlah juga hadiah pada waktu tu. Gigih hantar dari Malaysia sampai Singapura. Dapatlah juga kan Habuan. Alhamdulillah. Tengok daripada kiranya Ing Ramadan ni kira kita untuk yang tak tahulah, kira Ing Ramadan ni dia terbuka lah kan, terbuka sampai ke Singapura pun. Macam saudari saya pun belum start join, dan saudari Khairia, Puan Khairia ni dah join daripada sebelum saya kenal Ing Ramadan lagi, lebih awal lagi, which is orang daripada Singapura dah tahu Ing Ramadan yang bertapak dekat Malaysia ni lebih awal lagi. Dan kemudian kita pun ada juga penyertaan ataupun support daripada, kalau tengok yang sebelum-sebelum ni kan, kita Matchip ada beritahu kita ada penyertaan daripada Indonesia. Ada banyak lah. Sebab tu kita suka mention sebab ada support daripada iComic. Yang mana kat bawah dia pun ada banyak orang kata pelukis-pelukis yang buat komik dengan menggunakan hashtag Ing Ramadan. Jadi kita memang tujuan kita buat podcast ni, memang kita podcast ni untuk berkenalan lah dengan orang kata supporter dan untuk orang yang tak kenal sekarang kita boleh kenal. Ini antara orang yang support daripada Singapura. Kemudian cuma kita tak berjaya lah bawa yang daripada Indonesia untuk hari ni lah. InsyaAllah kita akan cuba lagi untuk hari yang lain. Sebabkan ada perbezaan waktu tadi. Diorang kat sana mungkin dah agak lewat sikit. Walaupun macam Indonesia tak jauh kan, tapi disebabkan masa kan, ni pun kita pun buat selepas waktu tarawih tu. Assalamualaikum semua. Syarul Huda, Tuan Syarul Huda ni dia jemputan yang minggu lepas kan. Okey, lagi kita nak tahu lagi sebenarnya tentang pelukis-pelukis kita ataupun kita punya supporter Ing Ramadan ni tadi. Kita pergi balik dekat Puan Fatiah ni tadi. Tadi dia ada sebut pasal gajingka tu. Saya sebenarnya interesting buat Instagram untuk buat gajingka. Memang awal memang fokus untuk buat tu ke, ataupun masa awal-awal ada melukis benda lain ke? Dulu masa first tu lukis random lah, macam biasalah lukis random karakter, buat fan art macam tu. Lepas tu one day, masa tu time tu saya dah kerja dekat syarikat syarikat kargo tau. So masa tu masih ada someone yang bagi tahu kat saya, Fatiah, saya kan banyak lukis karakter yang bertudung. So macam, Fatiah, kau kan suka Pokemon kan? Lepas kan kau pun ada follow artis-artis yang buat gajingka semua bagai ni kan. Kau kan suka lukis-lukis, why not kau come out dengan something yang lain daripada lain. Dia still gajingka tapi lain daripada lain. Kau try lah buat karakter yang bertudung. Maksudnya karakter yang bertudung. Maksudnya tak pernah pun kau tengok orang lukis gajingka yang pakai tudung. Kau try lah buat. So saya try buat. So masa tu saya buat tu, time tu Pokemon Sun and Moon kot. Pokemon Sun and Moon. Time tu tengah hot. Dia punya anime pun time tu tengah start. So saya try lah buat. Dan sampai sekarang dapatlah habis. Sebelum kita pergi jauh tentang tu tadi kan. Rasanya ada yang tak tahu gajingka tu apa. Boleh tak? Sebab saya sendiri pun baru tahu perkataan gajingka daripada saudari Nur Fatiah punya Instagram. Jadi boleh tak terangkan kepada orang lain? Sebab kat Facebook ni, ni kita live kat Facebook, ramai juga yang mungkin yang agak berusia lagi kan, tak mengetahui sangat trend ni apa semua. Jadi gajingka tu apa sebenarnya? Cuba explain dulu gajingka tu. Gajingka ni kalau ikut fan, dia asalnya daripada bahasa Jepun. Kalau saya panjang pengetahuan saya lah, dia ada istilah lain, anthropomorphization ataupun humanization. So maksudnya gajingka ni bermaksud kau lukis satu karakter manusia daripada karakter yang bukan manusia. Contohnya macam saya cakap tadi lah, kalau kau lukis Pokemon, macam mana kalau Pokemon tu macam orang? Memanusiakan watak yang bukan manusia lah. Dan dekat sini subjek dia adalah Pokemon lah. Kalau Pokemon saya tahu. Kalau yang tak tahu Pokemon, kalau dia tadi dia sebut Pokemon, ada yang macam bila dengar macam apa benda Pokemon tu kan? Adakah dia syaitan antara nama syaitan yang diikat kan? Itu bukan Pokemon. Pokemon tu merupakan
daripada manga juga kan, komik, watak komik. Dia adalah macam haiwan-haiwan fantasi lah kan. Jadi dia adalah haiwan, dan bila buat fan art Pokemon berbentuk gajingka ni, kita memanusiakan. Kemudian dan Fatihah, saudari Fatihah ni pula dia buat kategori muslimah, betul tak? Betul. Berpakaian, itu dia punya orang kata dia punya minat lah. Kalau pergi kat Instagram dia, boleh tengok banyak dekat situ kan, gajingka yang memakai busana muslimah kat situ. Kalau boleh tengok kat situ, kita bila saya buka lah tengok, yang saya nampak anda minat fashion jugalah kan, sebab dia banyak, setiap Pokemon tu bila diubah jadi manusia, fashion dia tu yang ada identiti Pokemon tadi tu, betul tak? Cuba cerita sikit lah, minat ke macam mana tu yang fashion tadi tu? Boleh lah, saya kata saya bukanlah nak kata saya gila suka dengan fashion, cuma kalau kita nak buat gajingkan ni, memang kita kena juga tengok orang fashion sebagai ni. Kita tengok kadang-kadang, kalau dulu saya tengok cerita Project Runway, kat situ saya boleh tahulah macam mana orang, macam mana nak bagi dia berpakaian tapi dia tak nampak pelik. Sebab macam contohnya macam karakter yang dekat skrin sekarang ni kan, kalau ikut original karakter dia macam ada perisai yang besar belah kiri kanan dia memang perisai besar. So macam mana kita nak buat karakter manusia namun nak bagi tak pelik? Saya kalau mungkin karakter manusia ni ada perisai besar kiri kanan, macam pelik tak kan? So saya so nak normalize dia lah. Macam in the sense kita nak normalize dia. Maksudnya kita tak nak so bagi dia tengok memang cantik-cantik sebenarnya. Betul, saya macam dia ni ada minat fashion ke, sebab tak tahulah ada background fashion ke apa. Sebab kalau ikutkan buat busana ni pun, kalau kita tengok dulu ada salah seorang daripada rakan-rakan artis kita ataupun pelukis yang baru-baru ni viral kan, buat busana ikut negeri ke apa, saya pun lupa, yang Puan Faralina tu. Ada tahu tak yang dia buat lepas tu viral lah, dia lukis. Saya pernah dengar. Jadi sebenarnya yang buat busana tu yang buat busana ni pun saya rasa macam dia fusion lah, something yang daripada culture kita, background kita kan. Sebab sekarang ni kan ada orang buat komik Nusantara, cuba dan bila Sri Kandi, kita adalah background pakaian daripada alam Melayu tadi tu kan. Jadi apa yang Cik Puan Fatihah buat ni pun saya rasa macam dia salah satu daripada itulah cara macam mana. Sebab kita punya topik hari ni, kita cerita tentang serumpun tak serasi. Jadi serumpun bukan pada yang duduk dekat-dekat je. Kalau macam sekarang ni, peminat-peminat ataupun yang follow mungkin ada juga daripada, sebab ni adalah Pokemon asal daripada Jepun, betul? Betul. Jadi mungkin ada juga yang follow tu adalah orang kata minat Pokemon daripada Jepun. Jadi ada tak follower yang datang daripada luar, daripada Malaysia? Ada, saya perasan ada daripada, selain daripada Indonesia dengan Singapura, ada saya perasan tu dia daripada Amerika pun ada. Amerika, tentu Kanada seorang. Saya rasa dia belah tu, tapi saya tak dapat lagi, tak jumpa lagi follower daripada Jepun. Sebab saya mostly kalau yang luar negara tu banyak kat Amerika, sama ada kat Amerika, Jepun, Indonesia, Singapura dengan Filipina. Banyak daripada situlah. Filipina pun ada kan. Filipina yang punya komuniti Pokemon memang besar juga kat sana. Sebenarnya saya perasan jugalah, sebab dia orang, kalau saya tengok dia orang buat dia orang punya fandom pun ramai Filipin. Itulah dia kata, bila saya sebut Jepun tadi pun ada kita punya follower ataupun supporter Ing Ramadan yang buat hashtag Ing Ramadan Jepun dia belajar di sana. Dan dia pun saya follow dia sebelum saya join Ing Ramadan, itu The Comic Log. Puan Rashidah Hanan dia study di Jepun dan dia pun follow, dan saya yang follow dia pun macam menarik Ing Ramadan ni. Lepas tu dia pun berjaya jugalah. Farah tu orang Kuala Lumpur kamu. Farah mana? Farah Lina yang tadi kita sebut tadi. Abu Zaifah. Jadi daripada situ kita tengok
muhibahnya yang Ramadan ni orang kata bawa ramai lagi kan daripada sekitarnya. Masuk tadilah ada sebut Singapura kan, kita pergi kepada kita punya jemputan Singapura tadi. Sebab kita nak bicarakan bukan tentang something yang negatif macam ni, walaupun orang kata ayat tu kata serasi. Sebenarnya kita boleh tanya dengan Cik Puan Nur Khairiah jugalah. Kerjasama bersama dengan publisher, pengalaman orang kata beri bawah penerbitan Malaysia sedangkan duduk di Singapura kan, ataupun asal dari Singapura. Boleh cerita sikit pengalaman lah sewaktu berada di bawah penerbitan Malaysia. Sewaktu berada dari segi bidang perbukuan ke? Ya, betul. Okey. Sebenarnya memang kalau nak dikatakan, saya mula sebenarnya kira berukhuwah lah dengan komuniti di Malaysia. Sebenarnya bukan bermula dari bidang perbukuan atau penerbitan. Sebenarnya saya bermula ukhuwah dengan rakan-rakan atau sahabat-sahabat di Malaysia. Bermula dari komik sendiri. Pada komik. tahun, Okay. ya. Dan orangnya ada di sini tadi, Wan Zu. Wan Zu Itu Alwan. yang tadi tu dia tegur tadi. Betul. Itulah ada awal-awal tadi waktu kita mula. Okey. Kat mana Wan Zu ni? Saya dengar nama dia. Beliau merupakan CEO ataupun orang kata bos untuk Comic M. Tuan Wan Zu ni dia bos Comic M. Ya, betul. Pernah jumpa dia. Dan beliau sebenarnya sahabat lama saya. Sebab kalau lihat kan, beliau panggil saya Puan Wits sebab itu nama samaran saya gunakan sejak dari dulu lagi. Jadi saya mengenali beliau tahun 2005 sebenarnya. Lama dah tu. Waktu tu saya aktif dalam komuniti Alwan Comics. Bagi sesiapa yang mungkin dah hidup waktu yang lama tu kan, dan mungkin salah seorang daripada anggota Alwan Comics waktu tu, mungkin mereka akan tahulah tentang kewujudan komik online tersebut. Waktu tu memang saya aktif dalam forum-forum komik di situ. Jadi saya post gambar-gambar lukisan, kemudian kita ada colouring, maknanya ada rakan-rakan yang post hitam dan putih kan, warna black and white, jadi kita bantu untuk colouring pula. Jadi saya memang aktif di situ lah. Aktiviti, faham aktiviti. Aktiviti macam tu lah. Betul. Alwan Komik ni adalah online punya community lah. Correct. Dia memang komik ke ataupun komik tu ada dia jadikan mini magazine juga. Dijual juga pada waktu tu lah. Jadi di situ jadi masa tu lagi dah guna nama Witch. Yes. Masa dekat tu username Witch dan Tuan Wazu pula guna Alwan ni datang daripada situ lah, nama dia Wan Zu Alwan jadi tu. Memang beliau tak pasal kita. Beliau pengasas. Memang pengasas Alwan Comics. Jadi beliau lah pengasas Alwan Comics. Okey. Faham. Lama dah tu. Hebat. Kalau macam tu next guest kita akan jemput lah Tuan Wan Zu ni kita ni untuk bercerita tentang orang kata tunjang komik dekat Malaysia ni kan. Boleh berkongsi nanti. Okey, kemudian seterusnya? Kemudian dari situlah saya mengenali kira komik-komik artis dari sana yang kemudian mereka dah berkembang, bergerak sendiri, kadang-kadang jumpa IG mereka dan sebagainya. Jadi bila lihat balik macam, ini yang dulu kan dekat Alwan. Jadi siapa yang kenal tu macam gitulah. So kemudian barulah saya pergi ke bidang perbukuan pula. Dari segi bidang penerbitan tu pada tahun 2015. Jadi di situlah saya mengenali orang-orang dalam bidang penulisan novel ni lah, seperti Hairil dan sebagainya. Dan komik artis yang lain lah yang juga di bawah payung Bling, iaitu seperti Aman Wan kan, Daniel Haikal dan sebagainya lah. Jadi memang seronok lah bekerja dengan mereka yang bukan dari Singapura, sebab mungkin budaya kerja kita tak sama, berbeza, tetapi saya rasa apa yang bagus tu ialah kita dapat mempelajari antara satu sama lain lah, dari segi mungkin penerbitan buku. Kalau kita cakap tentang komik, kalau di Singapura memang
kalau nak cakap komik Melayu memang susah lah nak cari. Oh. Jadi dekat Memang sana tak banyak komik Melayu. Memang kalau nak harapkan kita perlu pergi ke perpustakaan lah. Tapi kalau yang ada Oh. pun sangat terhad. Kalau yang saya tahu pun ada satu contohnya dari satu penerbitan tempatan dan beliau menghasilkan buku yang berbentuk graphic novel. Jadi kalau nak katakan kebanyakan komik di Singapura ni lebih kepada educational comics. Contohnya macam kalau nak belajar sains, jadi mereka akan buat siri-siri begitulah. Maknanya kalau untuk macam hiburan santai, macam kalau kita lihat di Malaysia ada banyak dan pelbagai jenis komik kan. Jadi kalau nak cari di Singapura memang sangat terhad lah. Lebih-lebih lagi bahasa Melayu memang sukar untuk dicari. Ya. Kalau di Malaysia, penerbitan gergasi lah kita boleh panggil, yang ada buat education komik ni macam Gempak Stars tau. Dia ada buat banyak lah macam adventure apa semua. Ya, betul. Kalau di sana ada juga? Ada. Maksudnya ada sampai lah kat sana? Sampai, kalau pergi ke kedai buku seperti Popular memang ada. Tapi dalam bahasa Inggeris. Kalau nak cari dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau pergi ke Popular tu memang buku-buku bahasa Melayu pun memang amat terhad. Jadi kalau kita hendak baca yang versi Melayu, kita pergi ke perpustakaan, kita boleh dapat jumpa yang Gempak Stars, Adventure dan sebagainya, dapat dilihat di perpustakaan. Jadi kiranya yang masuk, sebab buku-buku ni semua ada versi bahasa Melayu. Sayang juga no wonder, sebab saya pernah nampak ada kempen waktu Minggu Bahasa Melayu, betul tak? Yang Puan Khairia ada join. Sebab maksudnya penerbitan bahasa Melayu tu kurang lah di sana. Kita ada bulan bahasa di Singapura. Bulan bahasa. Jadi bulan bahasa ni adalah satu kempen untuk menggalakkan warga Singapura sendiri dari segi budaya dan bahasa Melayu lah. Jadi di situ ada banyak aktiviti yang kita anjurkan lah untuk melestarikan bahasa Melayu di Singapura. Jadi kalau macam sekarang ni Tuan Wanzu tadi kan, kalau dia masih menonton kan, bolehlah cakap dengan dia Komik M. Sebab Komik M antara penerbit besar yang keluarkan komik bahasa Melayu kan. Mungkin boleh cuba bawa masuk ke Singapura kan. Kesian juga kan bila, yalah memang ada juga komik kan, sebab Gempak Stars tu ada banyak komiknya, cuma dia tak masuk bahasa Melayu kan. Jadi sayang jugalah kat situ kan. Kalau ada pun mungkin vendor-vendor lah yang masukkan sendiri ke dalam katalog mereka dan sebagainya lah. Tapi lebih pada itulah. Kalau ada di perpustakaan pun Komik M boleh kita dapat lihat lah. Ada di perpustakaan. Jadi yang kata tadi ada buat buku kanak-kanak tu, boleh cerita sikit kan? Buku kanak-kanak yang itu di publisher Singapura kan? Ya. Saya boleh cerita sikit. Okey. Kalau buku kanak-kanak tu saya mula untuk melukis. Itulah kali pertama saya kembali semula setelah sekian lama tidak melukis pada tahun 2014. Jadi saya mula melukis buku kanak-kanak saya yang pertama yang bertajuk Why Do I Love the Rainbow. Ia sebuah board book lah, buku kanak-kanak Islamik sebenarnya. Jadi buku itu menceritakan kisah tentang bagaimana seorang watak itu, kenapa dia mencintai atau menyukai pelangi. Jadi di situ saya lukis sendiri dan kemudian saya juga ada melukis untuk sahabat-sahabat lain, mereka yang juga terlibat dalam penerbitan buku. Jadi antara buku yang telah saya lukis juga ialah buku bahasa Inggeris yang bertajuk Ummis Hijab. Dan buku itu kemudian telah diterjemahkan juga dalam bahasa Melayu. Jadi dari situ saya ada buat komik-komik yang ada di sini kan. Itu kalau saya ada masa, saya buatlah komik-komik begini dan sebagainya, lebih kepada doodle style lah.
Dan yang komik kalau nampak tu Perkasa Peribahasa, kalau nampak dalam skrin tu. Okey, Perkasa Peribahasa tu merupakan satu mini projek yang saya lakukan. Dia satu zine lah sebenarnya yang saya hasilkan khas untuk kanak-kanak sekolah rendah, dan ia mewakili 3 watak iaitu Hud, Tuah dan juga Wira. Dan kisah Perkasa Peribahasa ni sebenarnya ialah senarai peribahasa yang terdapat dalam Kementerian MOE, Ministry of Education di Singapura. Dan kita tahu kanak-kanak ni kadang-kadang kalau mereka baca ataupun hafal peribahasa, mereka setakat hafal dan mungkin mereka kurang memahami apa maksud di sebaliknya, bagaimana hendak menulis ayat menggunakan peribahasa. Jadi saya hasilkan Perkasa Peribahasa ni dalam bentuk komik untuk kanak-kanak faham ada jalan cerita dan bagaimana hendak gunakan peribahasa ni lah. Jadi sepanjang dalam buku ni memang kisah tentang 3 sahabat ni lah. Jadi memang sebenarnya buku ni ada di Malaysia. Sepatutnya dijual di Pesta Buku pada tahun lepas. Oh, ialah tak ada pesta buku kan? Tak ada Pesta Buku. Tapi boleh didapatkan insya-Allah. Saya bekerjasama dengan Kuras Buku. Mereka yang telah membantu saya untuk mencetak buku ini. Jadi sebenarnya buku yang saya hasilkan ni khas untuk orang-orang di Malaysia pada waktu tu. Tapi sebab oleh pandemik tu kan, jadi buku tu memang stuck lah dekat sana. Yes. Jadi insyaAllah nantikan buku dia masih ada stok di sana. Jadi insyaAllah lah kalau ada peluang akan diletakkan di online shop lah untuk mereka yang hendak dapatkan. Bagus. Okey. Baik. Baru tahu. Sebab ini adalah sesuatu yang patut keluar pada Pesta Buku kan. Bila kita sebut Pesta Buku ni, ini orang kata ini pun salah satu platform untuk kita bermuhibah. Sebab dekat situ pun ada, kita kadang-kadang ada orang kata apa, warga tamu daripada negara-negara lain. Macam saya pun pernah dapatkan ada sekali tu 2000 berapa saya pun lupa, booth kami, booth Bling tadi dekat dengan jemputan iaitu Indonesia. Jadi berdayalah dapatkan komik daripada Indonesia kan. Kalau macam Fatihah sendiri, pernah ke orang kata pengalaman dengan Pesta Buku ni, ada jumpa kawan ke ataupun pernah berkarya ke untuk publish buku ke? Cuba cerita sikit pengalaman kalau dengan Pesta Buku ni lah, sebab ini merupakan satu platform yang besar kan. Kalau buat publish buku ni saya tak pernah buat publish buku sekarang ni. Tapi pengalaman saya sekali je lah pergi dekat Pesta Buku. Masa tu tahun 2019 kalau saya tak silap. Tapi memang best lah pergi sana sebab saya sebenarnya dah lama teringin nak jumpa Imuda tau. Saya jadi macam fans. Imuda yang pelukis. Okey. Betul? Jadi macam dulu memang minat gila dengan Imuda, and then saya pergi sana and then jumpa dia. Macam wah, aku jumpa Imuda. Macam seronok gila sebab saya tak sangka dia datang. Sebab saya macam ada poster Pesta Buku Antarabangsa. Macam saya pun ajak adik-beradik saya jom pergi lah, macam kita pergi dah sana. Just nak datang nak. Memang saya sebenarnya target utama saya pergi sana sebab nak tengok pergi DKV punya booth dari Creative Venture. Sebab saya memang minat buku-buku diorang kat situ. So bila and then tiba-tiba ada saya dengar Imuda je jemputan. So macam saya pun pergilah sana. Dapatlah jumpa dengan dia, belilah sebuah buku dia punya. Tapi rasa seronok lah sebab dapat jumpa dia. Itulah pengalaman dia. Memang rezeki kali pertama dah pergi Pesta Buku lah. Itu di booth mana tu? Waktu jemputan Imuda. Saya tak sure. Tuan Imuda tu di booth. Tapi memang dia buka macam satu conference. Tapi conference kecil je lah, macam santai-santai borak-borak. Kalau tak silap saya, Satya pun ada kat situ. Satya kan. Daripada Pimai Tangtu kan. Saya kenal Imuda pun daripada ini antara juga
Otai, antara Otai orang kata daripada kartunis Otai yang masih lagi berkarya. Saya ada juga dia pernah saya pernah beli buku Lawak Budian Junior. Itu keluaran komik M juga. Karya beliau lah. Itu Lawak Budian Junior. Dia Budian tu kan watak dia daripada Pimai Tantu kan. Jadi dia buat komik macam komik strip tu lah yang lawak-lawak tu kan. Jadi memang saya pun follow jugalah. Ada orang kata sekarang ni pun kebanyakan kartunis yang orang kata kalau macam dulu dia orang ada macam di bawah Ujang apa semua, tapi dia orang masih lagi masih lagi aktif, dia orang ada juga keluarkan komik-komik sendiri kan. Macam baru ni saya tengok Keladi kalau tak silap saya. Yang lukis Pendekar Tangan Berapi. Dia pun ada juga keluarkan komik Himmah Arijal. Kemudian baru-baru ni komik M dia keluarkan Kartini box set, orang kata special lah. Kartini, siapa pernah baca Kartini Arwah Terbakar punya karya, itu pun orang kata ini orang kata dia keluarkan balik, dia gabungkan jadi buku tebal. Itu untuk orang kata peminat-peminat lah kan, umur-umur orang kata yang bahasa zaman kecil baca kan, dia akan jadi macam memori lah untuk yang sekarang, betul tak? Kan? Macam tadi lah kan, dapat jumpa yang muda, rasa dah excited betul. Okay, memang jadi memang saya tergila lah betul. Betul. Okay. Jadi kita sebenarnya nak sentuh jugalah berkenaan tentang baru-baru ni okay. Ini adalah something yang sangat baru macam saya cakap sebelum ni kan, tadi ada cakap macam aluan komik tu kan. Untuk episod lepas saya ada bawa jemputan yang aktif dalam grup Facebook kami pelukis komik. Jadi di situ pun banyak aktiviti macam tu lah. Kadang-kadang ada orang bagi hitam putih, betul ada orang yang mewarna. Jadi kalau dua jemputan kita ni mungkin tak pernah join, boleh join grup kami pelukis komik tu. Jadi aktiviti yang macam tadi tu semua memang ada. Dekat situ juga kita boleh muhibah tadi kan. Dan ada topik baru yang orang kata agak panas lah juga. Dia bila saya sebut tentang muhibah. Jadi benda ni berlaku dekat Malaysia, yang mana ada lukisan mural yang melukis orang bogel lah. Lukisan mural. Tak tahulah korang tahu ke tak. Ni baru lagi ni. Dan kat grup tadi lah saya baca. Di Malaysia dia tak ada ni, sebab tu saya nak tanya pendapat lah. Sebab kita nak sentuh tentang karya-karya yang orang kata boleh mencacatkan kita punya musibah tadi tu kan. Bukan setakat daripada kita kejiranan negara-negara lain. Kita kat dalam Malaysia ni pun kan ada banyak bangsa, banyak kaum, agama apa semua. Jadi saya nak tanya pendapat lah. Katanya dia lukis sebabkan dia perlu untuk melukis, orang kata perlu lukis badan dulu. Dia dah siap warna semua tau, yang bogel tu. Dia kata lepas tu baru dia lukis baju tau. Katanya dia perlu lukis step by step lah macam tu kan. Jadi pendapat korang sendirilah kalau macam melukis. Nampak macam Photoshop punya style lah kan. Kalau Photoshop kan orang ada banyak layer kan. Betul tak? Jadi macam lukis digital, tapi ni mural lah dekat dinding, mural kan. Dekat bangunan untuk tujuan ada program tu lah. Jadi pendapat korang lah kalau macam benda-benda macam ni lah. Kata lukisan ataupun karya seni yang banyak yang boleh mengganggu gugat muhibah tu. Apa pendapat kalau macam di Singapura, ada ke isu-isu yang macam tu? Ialah karya daripada bangsa lain, sentuh sensitivity karya kepada bangsa yang ni. Boleh bagi pendapat tak Cik Puan Khairiah kita? Sebenarnya saya tak updated lah dengan berita tu kan. Jadi yang sebenarnya nak tahu juga yang melukis tu dia bangsa apa dan apa sensitiviti yang disentuh tu sebenarnya. Sebab dia mural dekat tempat public dan orang awam dapat ambil gambar lah lukisan tu bogel. Itu adalah wanita bogel. Ada 3 orang wanita bogel. Jadi itu agak benda yang sensitif lah melukis. Sebab di bulan Ramadan kan. Jadi macam macam tu lah. Simple. Walaupun apa alasan dia, tapi benda tu terpampang di tempat publik dan orang awam yang ambil gambar. Jadi kalau pendapat ini ke?
Ya, ini yang dah dipakaikan baju lah. Oh, okay. Selepas dapat arahan polis untuk siapkan. Dia kata lukisan tu belum siap, belum siap baju. Okay. Saya rasa kalau pendapat saya ni, kita ni memang samalah seperti Malaysia dan Singapura pun, kita hidup dalam rakyat yang berbilang kaum dan berbilang bangsa dan juga agama. Jadi kalau hendak dilukis pada bulan Ramadan tu, kepentingan kita selalunya ialah, kata kuncinya ialah menghormatilah. Menghormati antara satu sama lain. Jadi mungkin kalau ada cara lain yang boleh dilakukan atau boleh alaskan, mungkin apa yang boleh dilakukan kalau dah lukis dia boleh tutup lah. Ya, ramai juga cakap macam tu kan. Maknanya, yelah, sebagai seorang artis, pelukis, setiap orang mempunyai proses lukisan yang tersendiri. Maknanya ada orang kalau lukis, gaya dia mesti buat kepala dulu. Memang macam sama macam patung kalau dekat shopping mall. Kalau kita nak buka patung tu, nak tukarkan baju kan, kadang-kadang kita kena buka semua baju dia, lepas tu terpampang begitu. Kadang-kadang kalau kita lalu pun kurang elok. Mungkin kadang-kadang terfikir juga kanak-kanak yang lalu lalang, mereka ada sifat apa, orang kata curious, tak tahu malu lah, macam gitu. Jadi mungkin boleh dilakukan di tempat yang tersembunyi dan sebagainya. Jadi penting, saya rasa kita hidup dalam keharmonian ni perlu ada sifat menghormati antara satu sama lain lah. Jadi mungkin apa yang seperti saya katakan, kalau hendak lukis begitu, then kena cari cara untuk tutup atau tutup lah, maknanya ada ruang untuk tutup ke, kalau terpaksa tutup, ada bidai ke apa kan, untuk buatkan benda macam orang buat construction work, kan pasti ada papan untuk ditutup. Jadi mungkin sekurang-kurangnya ada privacy di situ. Jadi tidak mengganggu orang lain yang mungkin kalau kita hidup sekarang, media sosial memang senang saja untuk viral benda-benda begini. Jadi kita kena fikir dulu apa cara yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan tanggapan orang ramai tentang perkara-perkara gini lah, yang boleh tadi seperti Haidil katakan, merenggangkan musibah yang sedia ada tu. Okay, betul. Sebab itulah yang ramai cakap pun macam tu juga. Ada yang kata ada pelukis dia macam-macam teknik kan. Mungkin teknik dia tak salah, tapi disebabkan dia dah tahu benda tu orang boleh tonton, orang boleh lihat, jelah dengan akal fikiran yang dikurniakan. Lepas tu bulan Ramadan kan, mungkin itulah tadi, mungkin ada damage control yang macam tu kan. Bila dia dah siap je, dia dah kena tutup. Kalau dia nak tinggalkan sekejap ataupun dia kata memang kemudian baru nak sambung kan, mungkin dia boleh tutup benda tu. Itu yang membuatkan ada yang kata kadang-kadang orang nak viral sebab nak promote benda tu ke. Itu jadi negatif, tanggapan negatif kan. Tapi apa pun dia dah orang kata mencalakan sedikit lah. Sebab kita kat bulan Ramadan semua, dia agak walau apa pun alasannya kat situ dah tadi. Kita boleh fikir untuk apa ni. Bila cakap tentang tadi lah tutup censorship, saya sebelum ni pun ada viral pula Malaysian censorship, orang kata dekat kalau macam pernah dengar lah komik macam Kreko kan. Kalau daripada Jepun, dia censor, dia buat Attack on Titan yang Legacy tu kan, yang Titan tu dia kalau ikutkan dia tak ada pakaian, tapi bila sampai Malaysia dia censor dengan dia buat pakaian lah di tempat-tempat yang tak sesuai. Ada tahu Cik Puan Fatihah pernah dengar benda tu jadi hangat jugalah, sebab bila saya buka explore page dekat Instagram, kebanyakan yang keluar je yang Indonesian punya page tau. So diorang ada highlight benda ni tau. So macam saya dulu baca komik Kreko juga, dan saya memang aware yang Kreko memang suka buat censorship macam tu. Benda tu macam, dari bagi saya lah, benda tu tak efek sangat pun dalam cerita je, sebab dia orang sebab Kreko ni sebenarnya dia ada banyak sebab dia punya pembaca bukannya orang yang umur kita, yang kita memang tahu kalau kita ala Titan kalau dia jadi besar tu, dia bugil, bukannya nampak benda tu kan. Kita dah besar kita tahu, tapi kalau budak-budak dia orang tak tahu. So bila dia orang akan tengok
Titan, orang bertukar jadi Titan. Maksud kadang tak berpakaian. Maksud budak-budak mesti assume, oh dia orang bertukar tak tukar pakaian. So nanti kalau Titan dia orang main-main, tiba-tiba dia buka baju, lari belanjang bugil. Semua orang terkejut macam tu. So macam kita nampaklah relevan dia orang censorshipkan benda tu. Tapi bila dah sampai dekat ni bukan saya nak mengata orang seberang lah, sebab saya hormati jugalah orang berpakaian. sebab dia orang macam memperlekehkan lah usaha orang-orang kriko tu untuk sensor semua. Sebab dia orang kan setakat sensor manga Attack of Titan, dia orang banyak juga sensor. Contohnya macam Shoujo punya manga yang dia orang buat bubuh dalam kriko pun dia orang sensorkan juga dengan yang tak senonoh tu. So macam lagi satu sebab kriko ni dah lama tak keluar dah. Dia punya saya tak silap dalam 4 ke 5 tahun dah tak keluar dah. Last buku dia dah lama juga lah, last buku dia. So macam bila dia orang bangkitkan pasal ni, saya rasa tak relevan sangat sebab benda dah lepas lama. Kita orang Malaysia semua dah accept dah. Redha je baca. So benda tu memang kalau yang belum terdedah dengan internet kan, memang itulah sumber manga dia orang. Betul. Jadi isunya kat sini memang komik, walaupun sedewasa mana pun kita lah maksudnya baca komik, tapi kita kena terima hakikat yang semuanya bermula komik ni dengan kanak-kanak tu lebih dekat. Orang kata sebab dia adalah kartun berwarna lukisan ataupun lukisan lah, orang kata komik kan. Jadi kita tak boleh lari daripada fakta yang memang budak-budak baca, walaupun kita ni komik orang dewasa yang fikiran matang, tapi kadang-kadang budak-budak kan. Jadi usaha murni Kiriko waktu kita lah sebagai rakyat Malaysia memang kita rasa macam, sebab cerita dia tak kacau, jadi kita macam tak ada masalah pun. So it's a good thing lah kan, sebab yang dia nak sensor adalah daripada budak-budak kan, yang belum boleh fikir lagi apa semua. Jadi pada saya pun memang betul lah, itu pun cuma betul lah sebabkan dia viral sekarang, dia jadi joke lah untuk orang-orang yang macam, oh apa benda Malaysia ni kan, alah Titan yang bukan ni pun tak ada kemaluan pun disensor lah, bla bla bla. Kemudian kita ada juga rakan daripada Instagram juga yang support Ing Ramadan Najib Lukis Sokmo dia pun buat orang kata versi macam parodi lah, censorship menggunakan kain batik. Itu lebih lagi kemelayuan lagi kan. Ada viral juga kan yang pakai kain pelikat. So it's a good thing lah, sebab itu cakap Malaysia kadang-kadang take it as a okay, it's a joke. So walaupun kita rasa macam kenapa kutuk negara kita punya censorship kan, tapi at the end kita pun menjoke balik pasal joke tadi. Orang kata itu yang buat parodi pula pasal censorship. So it's a fun. Sebab bila kita kat dalam, sebenarnya walaupun negara berbeza negara, sempadan negara apa semua, kita semua memang orang kata di dalam satu aliran lah. Itu orang yang sama-sama buat komik, minat komik dan melukis kan. Okey, jadi sebenarnya kita selalunya kita dah masuk pada segmen yang seterusnya. Kita nak baca komen-komen daripada orang yang menonton. Kalau ada soalan ke atau ada komen, kita boleh minta Cip kita untuk paparkan semua sekali komen-komen daripada awal tadi. Di sebelah ni di sebelah sini kalau boleh tonton. Boleh boleh tak paparkan dekat tepi macam sebelum ni? Ni tadi dia ada highlight. Nurul Izzah Ismail laju pula dekat dekat bawah ni. Cip yang dekat tepi tu Cip, yang banyak-banyak dia laju pula kan. Dia sebelum ni ada buat dekat belah tepi ni. Saya boleh baca satu-satu kan. Kita nak tengok yang komen daripada awal hingga ke yang terbaru tadi. Ni ada satu komen yang panjang ni. Saya pernah tegur pelukis dalam grup KPK. Dia selalu upload lukisan watak wanita berpakaian seksi dengan menunjukkan fizikal berlebihan. Bila disiasat rupanya pelukis juga seorang wanita. Soalan saya, ini soalan, apa pendapat pelukis wanita tentang sensi yang kan dah tak habis? Sebab tu saya suruh papa kat tepi ni, bila highlight ni dia tak penuh. Kita nampak. Ini sensi je. Ada kat bawah tu ada? Ada. Nak kita bacakan ke? Saya punya ni tak penuh. Minta dia paparkan balik. Cip. Sebab sebelum ni saya baca kat tepi ni, dia ada banyak terus kan. Jadi menarik lah untuk jadi dibaca semua sekali.
Dia tak boleh restream kat tepi. Oh, Ha. okey, keluarkan balik yang soalan last tadi tu. Okay, tengok Tapi dia tak habis Tapi saya dapat baca ada kat Ah, sini. tu lah. Dia muncul kat sebelah sini. Ada satu, saya tak buat Ada. full screen. Ada kat sini. Soalan saya, nak kita bacakan ke? Teruskan. silakan, Soalannya. Soalan saya, apa pendapat pelukis wanita tentang sensitiviti melukis watak sedemikian, sedangkan pelukis lelaki sedaya upaya menjaga sensitiviti sesebuah karya, tetapi sensitiviti ini dicalar pelukis wanita sendiri. Tidak semua, tapi ada. Semua tapi ada tu. Itu ayat paling power. Okey, boleh. Boleh. Puan Khairia boleh jawab soalan terus. Kita bagi Puan Khairia untuk Betul. jawab sebagai orang yang lebih orang kata berpengalaman lah. Okay, saya rasa ini semua bergantung kepada prinsip masing-masing sebagai seorang pelukis. Sebab apabila kita menjadi seorang pelukis, apa yang kita ingin capai? Kalau macam saya pun sama macam Fatia, mungkin kita adalah, bagi saya adalah seorang yang kalau lukis komik, kalau lihat semua komik saya semua memang perempuan berhijab. Even lukisan kanak-kanak yang saya lukis pun ialah berhijab. Tak ada, so far memang tak ada yang free hair lah. Jadi sebenarnya semua bergantung kepada diri sendiri. Kalau memang kita tahu ada juga, bukan nak cakap apalah, tapi memang ada yang melukis memang ada sensitivity juga, maknanya melukis watak yang berpakaian seksi walaupun mungkin pelukis tu sendiri berhijab ke apa kan. Tapi itu semua bergantung, pada saya bergantung kepada diri kita, apa yang hendak kita capai di akhirnya. Jadi itu pendapat saya lah. Jadi kiranya macam individu lah. Reason dia banyak sebab kadang-kadang bila ada yang saya tengok ada yang ditegur, dia kata dia nak belajar anatomi kan. Dia kata dia tak sama macam yang isu mural tadi pun, dia katanya dia punya proses tu sebabkan dia buat baju yang transparent tu macam baju tidur. Jadi ada yang cakap ada pelukis dia perlu lukis bentuk tubuh tu fully untuk tahu kat mana letaknya baju tu nanti. Yes. Sebab tu dia kena lukis bentuk fully. Jadi macam tu lah tadi kan, ikut masing-masing kenapa dia buat macam tu. Cuma tapi kalau macam macam mana? Cuma lagi apa tu? Maksudnya pendapat Puan Khairia sendiri sebagai orang yang membaca tu lah. Okey lah kalau dia nak belajar anatomi dan sebagainya, tapi sama ada dia nak paparkan kepada masyarakat atau tidak. Sebab kalau kita nak belajar, kita boleh belajar, kita simpan sendiri. Benda tu, anatomi tu adalah sesuatu yang personal kan. Kita nak belajar bentuk dan rupa badan. Maknanya itu adalah satu proses pembelajaran. Kalau kita nak lukis sesuatu yang sebelumnya pun, mesti lukis badannya semua, dalamannya dulu untuk tahu macam mana anatomi badan tu kan. Tapi lepas tu sama ada kita nak tunjukkan ke tak kepada masyarakat. Itu satu perkara yang perlu kita fikirkan. Jadi, so kalau kita rasa okey, saya contohlah kalau saya lebih ke arah komik dakwah. Jadi bermakna perlukah kita, kerana mesti ada dia punya rules and regulation dia sendiri. Ada dia punya cara-cara dan orang kata perlu mengikut syariat dan sebagainya. Kalau kita lihat dari perspektif dakwah sendiri kan. Kalau kita nak lukis anatomi okey, tapi lepas tu kita simpan untuk reference diri kita. Perlukah kita menunjukkan kepada orang ramai? Itu satu persoalan yang mungkin kita sendiri boleh fikirkan lah. Ni macam pergi balik tadi lah pada mural tadi. Sebab kalau dia kata itu teknik dia yang dia perlu buat, tutup lah kan. Sebab orang tak perlu tengok pun dia punya teknik tu. Sebab orang akan tengok akhir kan, result akhir. Macam tadi orang ni kata dia nak belajar. Jadi mungkin betul lah lukis untuk simpanan sendiri ataupun dengan sesama rakan yang dia kenal untuk tanya pendapat ke. Tapi bila public ni dia dah jadi lain lah kan. Sebab bukan semua orang yang tengok public tu adalah orang yang boleh membantu perbaiki ke apa. Sebab ada je orang sekadar view je. Jadi itulah niat, balik pada niat jugalah kepada reason dan matlamat tu tadi. Okey. Ni ada kisah soalan. Ni kita bagi pada Cik Puan Fatia lah. Adakah pelukis wanita seperti anda
suka membaca komik-komik bertemakan pertarungan seperti komik Hong Kong. Tuan Syahruda ni memang minat komik Hong Kong, tahu komik Hong Kong yang menampilkan watak-watak yang ganas. Mungkin bagi pendapat. Yes. Saya suka gila. Saya sejujurnya saya memang suka gila, tapi tak adalah yang macam gore sangat tu, saya susah sikit nak accept lah. Tapi kalau nak kata komik-komik bertemakan pertarungan, contohnya macam komik Hong Kong, yes, saya memang suka. Memang suka gila. Saya pernah baca yang Hong Kong punya, saya tak ingat tajuk dia, tapi dia cerita dia pasal 8 dewa tau yang fight for something, macam like protector of the land lah. Cerita yang tu pun best juga, sebab itu antara komik Hong Kong yang saya baca sampai habis. Sebelum ni komik-komik lain yang macam pedang semua tu saya baca sikit-sikit. Itu pun baca pun yang daripada saudara mara saya punya kan, yang memang dia memang suka gila dengan komik Hong Kong. So yang manhwa sebab saya pening. Manhwa, manga dengan mahwa tu Korean punya. Manhwa kan. Tapi kalau kata tak apa, sebut komik Hong Kong pun orang tahu. Tu lah tu jadi pening. Okay lah, komik Hong Kong, we go with that lah. Tapi kalau nak kata komik-komik pertarungan ni, saya banyak baca yang komik dari Jepun lah. Macam biasalah macam Fullmetal Alchemist, Bleach, Bleach lah. Bleach pun tu nasib baik. Dia orang tak naikkan dalam Instagram. Dia orang pun banyak Kriko banyak gila censored Bleach juga sebenarnya. Naruto pun saya baca juga. Dia macam dia memang so nak kata minat. Kita orang bukannya setakat baca komik sojo je, kita orang baca juga baca yang betul-betul kita baca juga. Sebab tak sampai lah level rendah sangat lah. Baca jugalah. Kalau macam tak cakap macam lately cerita apa sekarang, bukan Attack of Titan, dia satu anime tu saya tak ingat, tapi saya ikut jugalah. Jujutsu Kaisen baik baca. Yang tu yang latest saya baca. Okay. Jadi itu, tapi itu individu lah kan, maksudnya kebetulan memang minat. Kalau macam Puan Khairia, kita minat ke komik Hong Kong? Pernah baca? Saya sebenarnya jarang baca komik Hong Kong. Saya lebih suka menonton anime macam Naruto, Bleach dan sebagainya. Dan kemudian macam dulu Naruto saya memang minat sangat, jadi saya akan lukis mula. Buat fan art lah dulu. Sama lah kita. Buat muka Gaara lah, semua saya buat, and then saya campur dengan versi wanita berhijab, versi kononnya ada dalam Naruto, macam gitu. Cewa. Bagus lah, memang itulah saya tengok memang fan art orang kita buat versi berhijab semua. Itu kita terapkan kita punya unsur budaya agama kita kan. Jadi saudara ni cikgu sebenarnya. Saya pun tak tahu macam nak sebut nama dia ni. Joey Zekius. Terima kasih jawab soalan saya. Terima kasih yang soalan yang tadi yang awal tadi. Kemudian Tuan Syahruda, ingat baca sojo je, power. Tidak tuan, memang ramai sebenarnya yang saya kenal pun memang ramai juga yang baca shonen. Dan saya pun selalu jumpa, kalau macam dulu kami ada, waktu saya di bawah penerbitan Blink tu, kami ada program jelajah sekolah. Kita pergi ke sekolah, promote buku, promote membaca kat pelajar-pelajar. Jadi antara keterujaan saya lah bila macam saya buat komik tajuk Perang Robot, which is memang shonen lah, pasal robot lawan-lawan apa semua, memang banyak aksi aja. Jadi keterujaan saya antara salah satunya adalah apabila yang datang minta tanda tangan, kita ada sesi ramah mesra dan tanda tangan, itu adalah perempuan. Pelajar perempuan dia macam datang komik robot. Sebab komik saya memang saya buat memang tak ada unsur ke arah perempuan langsung. Tapi bila ada pelajar perempuan, kadang-kadang sampai buku tu ada 3 jilid kan, datang bawa 3. Selalu soalan pertama, kita ada stereotip lah, ni beli untuk adik ke? Sebab ada yang datang bawa novel, bawa komik tu tadi, ni untuk adik saya darjah berapa, sebab dia akak tolong belikan kan. Tapi bila tanya, ni untuk adik ke? Tak, saya baca ni. Dia dengan excited kan. Selalu dia punya perwatakan pun macam tu lah kan. Yang baca dia kan, saya baca ni kan. Saya memang minat. Macam kita pun sebagai pekarya, seronok lah. Macam saya dah baca nombor 1. Kita akan memang, jadi saya pun tak terkejut lah bila ada rakan-rakan pelukis
yang walaupun lukis berhijab, berjingka, berfashion ke apa kan, tapi baca komik Hong Kong gaduh-gaduh kan. Itu orang kata itu sesuatu yang perlu ni kan. Betul dah tu cara sebutannya. Cuba tak apply dekat reality lah, tak pukul orang lah kat luar. Kat luar tak pukul lah. Tak ada. Saya betul. Tak, sebab kadang-kadang yang buat karya ni dia memang buat orang kata tadi tu lah muslimah, busana apa semua. Tapi apa yang dibaca kita tak tahu kan. Macam maksudnya itu sebabnya ada yang bertanya tadi tu. Kalau pergi kat IG Nur Fatihah tadi, memang takkan jumpa lah apa bergaduh apa semua. Tapi kalau ada pun gejingka muka garang je lah kan. Itu yang paling ekstrim apa kan. Sebab tu ada yang tak expect tadi tu kan. Okay. Ni betul lah tu. Jadi perbanyakan keluarkan komik ilmiah. Saya sekarang dalam proses memborong komik-komik ilmiah untuk perpustakaan sekolah, insyaAllah. Macam sekarang ni pandemik kan. Saya macam terkesan jugalah sebab bila kami tak boleh pergi sekolah. Sebab itu aktiviti ni, orang kata program ni, yang kata pergi jelajah sekolah ni, bertemu dengan budak-budak yang macam umur kita dulu kan, baca komik kan. Dia adalah sangat-sangat pure dia punya respon dia tu. Bila kita tengok depan mata kita, dia orang berlepas beli buku, duduk diam baca buku, itu respon yang berikan orang kata lebih motivasi untuk kita berkarya lagi tau. Itu so, macam jadi bila cikgu ni cakap kan perbanyakkan keluarkan komik ilmiah semua, itu pun salah satu benda yang bagus lah. Sebab kan dekat sekolah kan memang benda tu memang bagus untuk pelajar sekolah. Sebab ada juga orang memandang komik dia tak ada bagus apa semua. Jadi dengan melalui komik ilmiah tadi tu, kita dapatlah orang kata serapkan juga sesuatu yang positif. Walaupun komik gaduh-gaduh pun boleh ada juga ilmu yang boleh disampaikan kat situ kan. Pendapat panel semua, adakah penerbitan komik dakwah boleh bertahan di bumi Nusantara? Ni daripada tuan saya sebut Naula Beki ni merupakan salah seorang daripada Dai Creative Venture juga, betul yang tadi ada sebut dari Dai Creative Venture ni dia kata kumpulan pelukis-pelukis dakwah kan. Jadi dia nak tanya pendapat kita. Adakah penerbitan komik dakwah boleh bertahan di bumi Nusantara? Kita mulakan dengan Puan Khairiah pendapat berkenaan komik Nusantara. Komik dakwah. Komik dakwah. Pada pendapat saya lah, dakwah ni dia luas kan. Jadi dan salah satu channel yang boleh kita sebarkan dakwah ni ialah melalui komik. Jadi sebenarnya kalau kita sebut tentang sama ada boleh bertahan di bumi Nusantara, saya percaya memang boleh bertahan. Malah saya percaya kalau kita dapat buat satu komik dakwah yang mungkin kita boleh buat komik dakwah yang kita sekarang, kalau kita lihat komik dakwah semua ada bermacam-macam cara. Dan kita boleh cuba adopt and adapt. Maksud saya ni maknanya kita lihat bagaimana di negara-negara Jepun, cara-cara mereka, macam mana komik-komik mereka tu boleh bertahan, apa marketing atau apa perkara yang plus point yang membuatkan komik-komik mereka ni baik. Kita ambil mana yang baik tu, kemudian kita salurkan dan kita aplikasikan dalam komik dakwah kita sendiri dengan cara kita sendirilah. Sebab kalau komik dakwah tu sendiri ada cara-cara bagaimana kita nak melukis dari segi aspek dakwah tu sendiri kan. Jadi memang saya percaya boleh bertahan. Malah kalau komik dakwah ni sebenarnya bukan setakat di Nusantara. Kalau kita lihat di negara-negara lain seperti di UK, di US, ada saja kan komik-komik yang dihasilkan di sana yang memang popular. So kita fikirkan yang dia bukan setakat bertahan di bumi Nusantara sajalah, tapi di seluruh dunia. Kalau Nusantara ni mungkin kalau kita sebut komik dakwah yang mungkin bahasa Melayu lah kebanyakannya kan. Tapi kita boleh juga mungkin translate ke dalam bahasa Inggeris dan kita sebarluaskan ke negara lain. Sebab saya rasa keunikan komik dakwah di Nusantara ni ialah maknanya budaya dia berbeza dengan mereka yang ada di luar negara, negara barat.
cara dia mungkin lain, macam Muslim Comics dan sebagainya, mungkin lain dia punya approach. Tapi kalau kita mungkin adakan kepelbagaian, kita ada English dan bahasa Melayu, mungkin orang di luar sana pun dapat memahami dakwah dan cara kita di Nusantara. Bagaimana kita mengaplikasikan dakwah dalam kehidupan seharian kita mungkin berbeza dengan yang lain. Jadi saya rasa memang boleh bertahan kalau kita tahu cara-cara yang baik untuk market komik dakwah ni lah dalam pasaran. Itu dia. Okey, terima kasih. Betul. Maksudnya memang bila sebut Nusantara tu kita ada terapkan budaya kita daripada segi berdakwah tadi tu, ataupun walaupun dia bukan untuk Nusantara je, kalau dia pergi keluar, pergi ke tempat lain, bila orang baca pun tengok kita dapatlah promote budaya kita juga kan di bumi Nusantara ni macam mana kan. Kalau macam Fathiah pula sebagai pembaca, okey ke? Suka ke komik dakwah? Sebab kata tadi ada pergi booth di KV masa pesta buku, masa tu memang dah berminat ke atau ada follow siapa ke waktu tu? Boleh ceritakan sikit sebagai peminat komik dakwah tu. Kalau buat komik dakwah ni, orang pertama yang saya follow If Moses lah. If Moses lah orang pertama saya follow. Memang saya memang berkenal dengan gaya dia comel. Lagi satu sebab saya suka If Moses sebab dia banyak cerita pasal Gaza. So bila saya buka IG dia, saya boleh dapat info yang saya tak tahu langsung pasal Gaza tau. Jadi sejak saya follow dia, saya baru tahu perjanjian Balfour tu apa. Dia ada sebelumnya Gaza pun ada sistem kereta api. Dari satu saya dekat situ ada keluar dan ada satu aktivis dari luar negara yang non-Muslim yang selamatkan satu rumah daripada tu. Itu pun saya baru tahu. Daripada If Moses tu saya dah mula masuk ke dunia komik-komik dakwah lah. So kalau macam saya setuju juga dengan Puan Khairia, memang ada, maksudnya potensi untuk komik-komik dakwah ni memang besar lah sebab, tapi yang saya tengok sekarang ni majority komik-komik dakwah ni dia ke arah target market dia more to kanak-kanak hingga remaja. So kalau kita boleh buat, kita boleh create kita boleh terbit satu komik dakwah yang targetnya orang dewasa. Yang tak akan adalah orang dewasa, especially yang umur bayi-bayi kita yang still baca komik lagi kan. So sebab kalau ikutkan, kalau kat Jepun pun ada banyak jenis genre untuk manga. So dia ada macam kalau shoujo ni, shonen ni, kalau ada satu lagi seinen. Seinen ni saya tak silap ini memang untuk dewasa punya komik. Seinen. Seinen untuk dewasa. Kalau macam shonen kan macam untuk budak-budak, macam remaja lelaki kan. Seinen ni macam untuk dewasa. So kalau kita boleh buat komik dakwah yang berunsurkan Islamik untuk target market je untuk golongan dewasa, tapi kita tak adalah macam keras sangatlah cerita dia tu. Macam kita boleh maksudnya kita masih boleh applykan elemen Islamik tu dalam komik tu lah. So kira macam okey, maksudnya itu pendapat lah sebagai pembaca. Memang berminat dengan komik dakwah tapi minta untuk diperluas lagi lah. Sebab yelah kita mungkin baca daripada kanak-kanak, lepas tu mungkin dah sampai umur sekarang kita mungkin cita rasa kita nak baca lagi komik dakwah tapi sesuai dengan dewasa kan. Dakwah seinen lah saya tak sure sangat lah sebab saya baca dan Cik Puan Fathiah tadi pun ada sentuh juga yang menunjukkan even komik dakwah pun adalah komik ilmiah juga kan. Sebab ada ilmu yang dapat tadi, pengetahuan tentang Gaza. Sebenarnya dia boleh pergi banyak sebenarnya cabang komik tadi tu. Ni Puan saudari Nurul Fadilah ni. Saya setuju dengan Joey berkaitan keperluan memperbanyakkan komik ilmiah. Itulah kita sebut tadi kan. Komik dakwah dan juga komik ilmiah pun boleh pergi cabang yang sama. Dan bila kita sebut If Moses tadi daripada DKV, dia pun akan jadi kita punya jemputan. Mungkin kita untuk minggu depan
kita akan ada jemputan untuk next topik. Kita akan ada If Moses, Pak Resign sekali lah sebab dia suami isteri kan. Kemudian kita ada Imani Max, insyaAllah. Mereka ni daripada komik dakwah, jadi kita boleh sentuh lebih banyak lagi dan kita boleh nanti yang follow, yang baca tadi macam nak tahu lagi boleh tentang komik Gaza apa semua. Dua orang jemputan kita kali ni pula orang kata follower mereka kan. Jadi anda semua pun boleh jumpa pada hari Sabtu untuk yang memang nak tanya lagi soalan berkenaan tentang komik dakwah tadi tu. Kemudian kita sebenarnya topik untuk hari Sabtu tu kita nak tanya juga tentang freelance versus free time. Itu tajuk untuk next. Freelance versus free time. Jadi itu, tapi kita akan sentuh sikit lah tentang projek-projek mereka, komik dakwah mereka untuk akan datang. Kemudian Syarul Huda, saya pun follow anda juga, respect. Akhir sekali teruskan berkarya, semoga komik dakwah terus subur. Usaha yang kecil pasti akan memberi impak yang besar satu hari nanti. Itu nasihat dia lah, ataupun itu kata-kata dia untuk orang yang buat komik dakwah ni. Sebenarnya untuk yang buat Ramadan ni, walaupun dia bukannya nak berdakwah, pendapat saya lah, bila kita letak hadis apa semua dan komik yang berkaitan tentang nasihat, in a way itu adalah komik dakwah sebenarnya. Walaupun kita, itu adalah method untuk dakwah. Sebab dakwah tak semestinya kita mesti berceramah, tak semestinya kita kena orang kata berkhutbah di dalam komik kita. Tapi kadang-kadang benda yang boleh menjentik hati-hati manusia ni pun dalam bentuk komik yang simple, itu pun orang kata kita consider sebagai jalan dakwah lah. Lagi-lagi bila dia berkaitan tentang something positif di bulan Ramadan. Jadi kita nak tutup dah. Tapi kita pergi ke segmen terakhir. Sebenarnya kita memang dah terlebih masa, memang biasalah ni. Sebab biasanya kita nak baca soalan-soalan orang yang view ni kan. Terima kasihlah kepada yang dah soal, yang dah bagi ucapan tadi tu. Ni adalah segmen terakhir. Ini lebih kepada kita nak kenal lagi kita punya ni. Kita ada soalan fantas lah. Segmen akhir ni soalan fantas. Ni untuk dua-dua sekali. Soalan simple je. Komik kegemaran dulu dan sekarang. Komik kegemaran dulu dan sekarang. Kita pergi kepada Puan Khairiah dulu. Komik masa budak-budak dulu suka baca komik apa dan sekarang ada suka baca komik apa? Komik budak-budak dulu suka baca Doraemon. Okay, normal. Itu pun salah satu dalam list. Satu dalam list. Dah besar komik. Dah besar suka baca komik dari Komik M. Komik daripada Komik M lah. Maksudnya banyak lah komik juga lah kan? Komik S. Yang paling latest baca komik apa? Tajuk apa? Paling daripada latest. Komik M je, satu tajuk. Alamak. Komik M dah banyak, saya tengah tak boleh list down. Banyak So banyak sangat kan? banyak. So macam kalau yang paling ada dan Komik M, kalau yang saya boleh ingat Squad Misi pun saya favourite lah. Misi lah, orang kata buku-buku dengan tajuk misi. Okay. Boleh apa saya? Pasal komik kegemaran dulu dan sekarang? Kalau dulu saya baca komik macam Puan Khairiah juga lah, saya baca Doraemon jugalah. Macam Doraemon tu memang favourite saya first dululah. Lepas tu anjak ke Sailor Moon. Lepas tu macam Doraemon dengan Sailor Moon, kalau tanya budak-budak perempuan memang semua baca Doraemon, Sailor Moon dulu baru dah kenal. Bila awak sebut Sailor Moon ni, saya memang nak tunggu sebenarnya ada yang sebut Sailor Moon untuk perempuan kan. Kalau nak tahu, saya ada ternampak lah. Zanzavira, dia pun minat Sailor Moon juga. Dia sangat minat Sailor Moon. Dia tu lecturer awak kan, awak kata? Dia lecturer saya. Dia pun minat Sailor Moon juga. Jadi memang sesuai lah awak belajar dengan dia kan. Sama-sama minat Sailor Moon. Lepas tu bila saya dah sekarang ni, saya lebih banyak baca biasanya komik yang lawan-lawan jugalah, baca Jujutsu Kaisen, Kemono Jihen saya baca juga. Lepas tu tapi yang sekarang saya paling kerap baca yang daripada DKV lah. DKV paling banyak saya baca. Komik-komik yang dikeluarkan oleh DKV tadi lah. The latest yang saya baca sekarang ni Tarbiyah Nur Nabida. Dua-dua jilid saya baca. Yang terbaru lah, yang terbaru. Okay.
Itu pun dah menjawab lah, adakah komik dakwah boleh bertahan di bumi Nusantara, betul tak? Sebab kan diorang pun dah terbitkan komik lama dan sampai sekarang diorang masih wujud dan masih lagi buat komik kan. Itu kita boleh kata selagi itu, kalau tanya saya lah, bila kita tengok selagi masih ada hati-hati yang kuat untuk teruskan jalan dakwah ni tadi, selagi masih ada, selagi itulah komik dakwah ni boleh bertahan dekat mana-mana bumi pun milik Allah ni tadi. Mana-mana bumi pun boleh tahan. Selagi masih ada, walaupun orang tu hanya tak publish pun, dia cuma buat satu hari satu komik je di bulan Ramadan. Dan tahun depan dia buat lagi. Selagi orang tu masih ada, selagi itulah komik dakwah ni bertahan lah. Itu pendapat saya lah. Okey, kartun kegemaran. Okey, ni kartun pula rancangan kartun. Kegemaran dulu dan sekarang. Maksudnya dari sepanjang zaman ke apa? Tak juga, maksudnya dulu tengok apa, sekarang tengok apa. Tapi kalau ada yang saya memang tak pernah tengok kartun lain, tengok tu je satu sampai sekarang. Itu tak tahulah. Kartun Okay, Puan Khairia? Dulu tengok kartun apa? Kartun banyak. Dulu ada, kalau kecil Care Bears, Little Pony. Lepas tu saya juga aksi, Teenage Mutant Ninja Turtle, Transformers, Yes. Captain Planet, Yes. Toxic Crusaders. Best tu. Dulu bila sebut tu kan, tu betul-betul teringat kan, yang dekat-dekat maghrib punya. Kan? Yang dekat-dekat maghrib punya tu kan. Ataupun memang waktu maghrib kan. Berebut TV kan. Tapi dulu kita tak ada drama pukul 7 kan. Memang kartun kan kat TV kan. Kita tengok TV 1 kan. Rasa macam pukul 7 tu bukan drama pukul 7 tu, tapi tu tak TV3. Kalau yang kartun 7 tu 80-an dulu pun drama pukul 7 juga Saya pun tak ingat sebab memang tengok, sebab kalau tidak mesti berebut kan. Memang tengok kartun lah masa tu. Antara macam James Bond Junior, dia tengok James Bond Junior, pernah dengar tak? Itu dia ada satu set dia. G.I. Joe, James Bond Junior, banyak lagi lah. Dia sebut Teenage Mutant tu lah. G.I. Joe dah dengar. Yes. G.I. Joe dah dengar. He-Man. Kalau kata sekarang, Kartun. DDM Friend, sebab tengok dengan anak kan. Kalau tanya orang dewasa kan, aku sekarang tengok DDM Friend ni pasal anak aku pasang je tak habis-habis. Boy, Agent Ali. Ya, dia kata tempatan lah. Gitulah. Kalau anime tu, kalau nak cakap kartun lah. Kalau anime tu memang Bleach, Naruto, ada lagi lah macam-macam. Tu memang follow dari dulu. Masih tengok. Dah lama tak tengok. Tapi itu tak adalah dulu sangat. Maksudnya dulu masa budak-budak tak ada lagi kan. Tak ada lagi. Tadi itulah yang dulu. Yes. Kalau Fatia, dulu maksudnya masa budak-budak, masa kecil, tak pakai spek lagi masa tu lah. Sama jugalah. Tapi macam apa? Saya tengok juga He-Man saya tengok, Sailor Moon saya tengok, Doraemon saya tengok. Tapi masa tu tak ada isu kan. Masa tu memang tak ada isu. Masa tu tak ada isu lah sebab He-Man pakaian dia agak terdedah juga sebenarnya. Doraemon pun. Lepas tu banyaklah kalau sekarang? Sekarang macam saya cakap tadi pasal komik tu, sekarang macam biasalah macam Bleach, Mugen Takemis. Lepas tu yang latest saya tengok sekarang ni cerita apa dah? Ni lah Jujutsu Kaisen dengan Kemono Jihen lah. Tu yang latest. Saya sama macam tadi yang sebut ni. Maksudnya yang tadi komik tu baca juga dan anime dia tu pun layan jugalah. Dua sekali ke? Saya tengok dua-dua sekali. Saya memang recommend dua-dua cerita tu sebab kenapa tau, dia orang tak objectify women tau. Jadi kalau saya tengok ini maker manga kan, dia orang suka objectify women tu, dia orang bagi perempuan bagi seksi-seksi. Jadi kalau dua-dua cerita ni fan service. Fan service. Yang ni kurang, tak adalah kata tak ada, tapi kalau nak tengok dua-dua cerita ni memang kurang lah. Pasal kalau kita nak tengok tidak terlalu. Dia macam dia tidak terlalu lagi satu dia suka dua-dua cerita ni dia ada karakter strong woman. Maksudnya dia bukannya perempuan yang sekadar duduk tepi maksud sorak-sorak go lah, tak ada. Dia macam aku pegang pedang aku pun angkat juga anak aku join sekali itu yang jadi best dua-dua cerita tu lah. So saya memang recommend Kemono Jihen dengan Jujutsu Kaisen lah. Okay, lepas ni boleh tengok. Kena tengok.
Tapi kalau yang baru-baru ni saya tengok yang anime lah, kalau macam dia cakap watak perempuan memang dia pun kuat juga pun lawan semua. God of High School kalau tak silap saya tengok di YouTube. Itu pun macam tak ada terlalu objectify apa semualah. Dia punya watak perempuan pun memang fighter juga dalam cerita tu kalau minat lawan-lawan lah. Hari tu Fatihah bukan ada komen minat sebab masa tu Huza dia sebut pasal betul lah ada cakap minat juga Full Metal Alchemist ada. Dia memang suka. Memang itu pun minat all time favourite juga Memang all time favourite memang. Sesi ada merch dia sendiri lagi. Yang tulis hari tu yang kata pelukis dia perempuan Lukis dia perempuan. Tu saya pun baru tahu tu. Lukis dia perempuan. Masa saya first baca manga dia tu memang dia tulis nama dia Arakawa Hiromu dia punya lukis. Rasanya dia kot tapi bila tengok memang perempuan. Okey, soalan akhir lah sebelum kita tutup ni. Idola melukis ataupun idola dalam berkomik lah, melukis ke berkomik ke, ada ke idola yang tak kisah dulu ke sekarang yang memang follow ataupun antara reason minat melukis ke? Cuba Puan Khairia mungkin ada. Saya tak ada spesifik lah, tapi antara orang yang saya enjoy lukis, lihat lukisan mungkin lah macam Bob Hairi, mungkin Ben Wong dan sebagainya. Sebab masing-masing ada stroke masing-masing kan. Jadi dari situ saya suka sebab saya belajar lah. Saya belajar stroke macam mana mereka hasilkan ashkun. Jadi and If Moses inilah semua antara Abeben pun kan sebagainya. So itulah. So tak adalah spesifik satu sebab saya suka kepelbagaian. Jadi kita dapat lihat masing-masing dia ada message tersendiri kan dari segi lukisan dia. So semua ada keunikan masing-masing lah. So macam yang Ing Ramadan sekarang tu itu doodle ke ataupun apa yang macam sekarang yang Witch Studio tengah lukis tu? Apa awak rasa? Saya pun tak tahu tu. Saya tak rasa itu doodle. Macam itu stroke, ada stroke juga tu. Itu memang tak ada pengaruh mana-mana. Itu memang tak sendiri ada. Punya lah. Yes. Saya memang itu itulah. Stroke saya sendiri. So saya memang sebab tu saya cakap macam gitu. Tak tahu saya lah suka stroke tu. Memang dia punya cute tu memang, dan dia punya memang feel untuk kanak-kanak tu memang kuat lah kat situ. Okay, Fatihah ada idola ke? Saya ramai. Ramai juga. Tapi tak ada macam yang antara yang orang kata suka tengok dia punya lukisan, kadang-kadang tiru lukisan dia ataupun bagi inspirasi ke, siapa tu? Ada, tapi yang paling yang betul-betul buat saya jump into the world of lukis semua ni kan, Senzavira lah. Dia yang buat saya lagi so saya pun kenal dia dari sekolah. Lecturer tadi lah. Saya kenal dia daripada sekolah. Tapi ni memang jujur lah, bukan sebab nak dapat makan lebih, tak ada lah. Sebab habis belajar lama dah kan. Tapi memang saya jadi fans dia daripada sekolah menengah lah. So macam dia dah start lukis untuk Gempak Stars. Saya baca pun Gempak Stars juga. So saya start kenal dia. So dia antara sebab utama lah saya terus melukis juga Tapi memang masa saya tu saya terkejut juga dia jadi lecturer saya. Terkejut gila. Jadi boleh ada apa-apa ucapan ke kepada Zanzavira kalau ada nak cakap apa-apa kalau dia menonton? Kalau tonton sungkan juga tu sebab idola juga tu. Saya tak boleh nak reveal nama betul dia, sorry. Tapi saya tahulah nama betul dia. Tapi for Cik Zanzavira, thank you so much sebab you awak indirectly buat saya nak melukis. Awak antara inspirasi saya untuk terus melukis lah. Itu je. Tapi memang Cik Zanzavira, thank you so much.
Kalau dia tak menonton nanti saya bila share recording kita nanti boleh tag dia lah nanti kat Facebook. Sebab saya friend dekat Facebook kan. Nanti boleh tag dia untuk dia tonton. Ni ada anak murid. Ada ucapan sikit. Itu kan. Okay. InsyaAllah lah kalau untuk yang tak tahu, kita walaupun sebelum kita tutup ni lah. Walaupun kita ni buat live tapi sebenarnya kita akan besok insyaAllah kita akan letak di banyak platform. Kita punya art podcast ni kita akan ada di Dresser, kita akan ada di Spotify, kemudian di kita punya salah satu rakan kerja untuk Ing Ramadan 2021 Sako Plus di YouTube dia, dan nanti kita akan share lah kat mana platform-platform yang kita ada, boleh dengar balik untuk dengar rakaman semula ni lah. Dan untuk yang mungkin ujung-ujung ke baru dengar, boleh temui kita lagi, orang kata bersama dengan kita, sebab ini adalah slot yang akan dibuat pada hari Rabu dan juga Sabtu. Dan hari Sabtu depan, hari Sabtu ni lah, untuk Sabtu ni kita akan bersama dengan geng komik ataupun pengkarya dakwah daripada Dai Creative Venture kita. Tadi saya dah sebut Pak Design dengan If Moses dan juga Imani Max. InsyaAllah itu nama yang saya dapat tadi, dengan topik dia freelance versus free time. Boleh tengok nanti apa benda yang kita bincangkan. Dan hari ni terima kasih banyak kepada kita punya jemputan, bercakap tentang pendapat, tentang karya, tentang muhibah bersama orang kata di kejernan di Nusantara ni tadi. Jadi untuk yang nak follow pelukis-pelukis kita, kalau mungkin ada minat Pokemon, minat Gajinka tadi, boleh follow kita punya mereka ni sekarang ni masih lagi berterusan buat Ing Ramadan. Boleh follow juga. Sekarang Nur Fatia, ni IG Nova_Tia. Di situ buat komik watak apa? Ada watak kan untuk Ing Ramadan kali ni? Ada. Apa namanya? Ana dan Tijah. Nama Ana dan Tijah. Dan kemudian Witch.studio. Yang ni lagi rajin lah, berwarna dan macam ada unsur doodle dan cute tadi tu. Boleh follow Witch.studio. Ini kita punya pengkarya daripada Singapura. Tapi dia pun dah macam kata tadi lah, serumpun. Tapi at the end kita tahu lah serumpun dan kita serasi lah, bukan tak serasi. Jadi untuk yang menonton, yang bagi komen, yang bagi soalan pun, kami nak ucapkan terima kasih. Bersama kita lagi di dalam Art Podcast untuk episod 3 untuk hari Sabtu nanti bersama saya lagi. Okay. Dan kalau ada apa-apa komen, pendapat mungkin anda dengar kemudian ke, boleh komen. Dan kalau anda nak komen waktu live kita nanti, boleh komen waktu hari Sabtu. Jadi sekian, terima kasih sekali lagi. Ada apa-apa ucapan terakhir kepada penonton-penonton kita ataupun kepada siapa saja? Kita pergi Puan Khairia. Sama sekali terima kasih kepada Ing Ramadan kerana menjemput saya hari ini. Dan saya rasa Ing Ramadan ni adalah satu inisiatif yang murni lah, terutama sekali untuk kerana bukan dibuka hanya kepada orang Malaysia saja, tetapi di Singapura, di Brunei dan mana-mana sahajalah. Jadi saya rasa ini merupakan satu platform yang baik, mungkin bagus juga bagi mereka yang baru berjinak-jinak mahu masuk dalam dunia komik kan. Jadi mereka sebenarnya boleh gunakan platform Ing Ramadan ni. Itu sebenarnya juga satu tujuan dan matlamat saya masa saya join 2016 waktu tu. Untuk kita perbaiki dan mengasah bakat kita melalui tema-tema yang diberikan lah. Jadi saya rasa teruskan usaha ni, dah 7 tahun kan, jadi teruskan. InsyaAllah pada masa-masa akan datang akan lebih mantap lagi lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Alright, terus je Fatia. Sama jugalah, saya ucapkan terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada Ing Ramadan juga sebab bagi saya platform untuk mengenali bukan setakat artis-artis daripada Malaysia, saya dapat kenal daripada Singapura, dapat kenal daripada Indonesia. So macam lagi satu, just nak cakap sikit lah sebagai seorang artis yang suka anime dengan kartun anime dengan manga ni, sebagai saya yang berusia 30 lebih ni, saya cuma nak cakap tak kisahlah 30 lebih? 30. Saya cuma nak
Saya nak bagi encouragement. Sangat berani reveal umur. Saya tak kisah. Saya tak kisah review rumah sebab ini kan orang akan tahu juga. Kau sorok-sorok macam mana Okey, teruskan ucapan. Saya, Maaf mengganggu. tak apa, tak masalah pun. Saya cuma nak bagi encouragement lah untuk semua orang yang mungkin sebaya dengan saya ataupun lagi tua ataupun lagi muda sikit daripada saya. Kau lukis je walaupun kau jangan rasa down lah bila kau jumpa artis-artis muda-muda yang baru-baru sekolah yang memang terror, memang superb ke babom punya design, lukisan dia orang memang cantik. Kau jangan rasa down lah sebab kau kena tahu tujuan sebenar kau lukis dan post kat Instagram sebab kau nak share kau punya artwork kat orang lain. So jangan peduli umur kau berapa, kau punya level talent kau berapa, kalau kau rasa nak melukis je. Kau nak share je. Asalkan kau punya apa yang kau share, apa yang kau lukis tu tak melanggar syariat lah. Maksudnya dia menjaga syariat dan kau masih lagi menghormati dan bertoleransi sesama community Instagram dan juga Facebook. Itu saja. Setuju. Walaupun dia macam general tapi berbunyi agak spesifik tu. Ada orang yang ditujukan. Tak ada. Tak ada. Okay, jadi itu ucapan daripada kita punya jemputan. Betul. Kepada anda di luar sana yang menonton ni, orang kata mungkin nak dapatkan semangat, itulah dia kata-kata semangat daripada saudari Fathiah tadi. Sebab saya pun sebelum mengenali dia untuk jemputan ni, saya ingatkan dia sekolah menengah ke apa kan daripada jadi maksudnya tak kira usia anda berapa, kalau anda berkarya mungkin orang pun tak tahu usia anda kan. Minat Pokemon rupanya usia dah 30 gitu kan. Okey, tak apa. Yang penting ni ada lagi ucapan terakhir. Terima kasih atas pandangan kalian daripada Naula Beki tadi. Kemudian hebat, terbaik. Ni saudara Huzal, saya punya rakan pelukis untuk Ima dan Ciko, Abu Huzaifah. Jadi jangan lupa untuk follow kita punya jemputan tadi, dan yang penting anda follow juga Ing Ramadan, Instagram Ing Ramadan, INK Ramadan, dan juga Facebook Ing Ramadan, INK Ramadan juga. Dan kalau anda nak terus serta, kita masih lagi di bulan Ramadan, boleh lagi menggunakan lukis apa saja, gunakan hashtag Ing Ramadan 2021. Sebab kita dah banyak tahun dan kita nak tengok karya untuk tahun ni punya kan. Sebab tahun ni pun kita decide macam bila kita nak tengok balik kan Ing Ramadan punya karya ada bahagi setiap tahun ke? Tak ada, bantai je kan. Jadi tahun ni kita cuba nak promote untuk tambah tahun supaya kita boleh, bila kita buat program macam ni, kita boleh tekan kan, okey ni yang tahun lepas punya, jadi kita boleh tengok 2021. Jadi anda boleh turut serta. Terima kasih Cikgu Joey tadi tu, best saya dengar sambil melukis. Betul. Itu tujuan dia sebenarnya kita buat podcast ni. Walaupun kita ada video kat sini, kita tak adalah nak promote muka sangat kan, tapi kita nak orang boleh dengar, boleh follow live, boleh dengar semua, sebab nama pun Art Podcast kan. Jadi semoga benda ni program Ing Ramadan Art Podcast ni dapat memberi manfaat kepada pendengar-pendengar kita yang dengar secara live ataupun dengar kemudian. Akhir kata daripada saya, moderator anda, nak minta anda untuk share benda ni supaya lebih ramai lagi yang tahu tentang program Ing Ramadan ni. Kalau kata bagus, kita share, ramai orang yang boleh tahu. Dan jumpa pada hari Sabtu nanti. Nanti kita harapkan guest kita pun boleh hadir pada hari Sabtu nanti kan. Kata peminat kan tadi kan, komik Gaza, kita boleh korek lagi tentang komik Gaza bersama dengan kita pelukis. Saya pun follow diorang punya Ing Ramadan. Pelukis yang bertopengkan BMX tu, kita boleh bersama dengan dia, dan anda pun boleh tanya soalan pada hari Sabtu lagi. Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Allah.